Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurudong Park Medical Center JPMC kini mempunyai ward obstetrik dan ginekologi yang baharu diubah suai. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Penambahbaikan wad tersebut mencerminkan usaha JPMC ke arah memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik. Peluang-peluang untuk membangun potensi ekonomi daerah Belait antara yang dibincangkan semasa dialog meja bulat Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dengan komuniti perniagaan daerah berkenaan. Dialog yang diadakan di sebuah hotel daerah Belait itu menghimpunkan 30 perwakilan perniagaan dari daerah berkenaan untuk terlibat dengan LKEB dan agensi-agensi utama kerajaan. Mengetuai dialog Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi LKEB. Dalam ucapan pembukaan, Yang Berhormat mengongsikan dialog meja bulat memberi peluang untuk berkongsi idea dan mencerminkan komitmen kerjasama ke arah meningkatkan persekitaran perniagaan di daerah Belait bagi memacu potensi ekonomi. Dialog menyaksikan komuniti perniagaan daerah berkenaan menzahirkan keyakinan untuk bekerjasama dengan LKEB dan agensi kerajaan dalam menangani cabaran bersama dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Perbincangan juga menumpukan tentang menangani cabaran-cabaran penting dan mengenal pasti penyelesaian tindakan ke arah menyokong ekosistem komersial daerah Belait. Dalam usaha untuk membangunkan masyarakat yang cemerlang dan sejahtera, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan merangka strategi bagi tahun keuangan 2025-2026 dengan berpandukan kepada peningkatan usaha pengupayaan, pemerkasaan dan penglibatan 3P masyarakat secara inklusif. Berucap semasa sesi muzakarah Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata, pendekatan tersebut tidak hanya bersifat menyeluruh tetapi juga responsif terhadap keperluan semasa dan masa hadapan serta mengambil kira kepada peningkatan tahap dan kemampanan. Sesi muzakarah diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Sesi muzakarah diikuti dengan taklimat mengenai pencapaian Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bagi tahun keuangan 2023-2024 serta hala 7 kementerian. Terdahulu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara berkesempatan membuat lawatan dan melihat beberapa kursus pembangunan kapasiti yang ditawarkan kepada belia dan komuniti di pusat berkenaan. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan keseluruhan berjumlah RM49,500 kepada 26 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran, rumah roboh dan bencana angin kencang di beberapa buah kampung di seluruh negara baru-baru ini. Majlis diadakan di Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Meneliti Bantuan-Bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Turut hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Lembaga Pengarah dan juga pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bantuan tersebut dilaksanakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam meneruskan kehidupan harian mereka. Jabatan Pembangunan Masyarakat menerima sumbangan berjumlah RM1,000 dan bekalan makanan daripada Kedutaan Diraja Thailand.
Penyampaian sumbangan sempena memperingati ulang tahun mendiang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumipol Adulyadej dan Hari Kebangsaan Thailand diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan diserahkan oleh Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand. Sumbangan merupakan sebahagian daripada aktiviti kesukarelawanan. Orang ramai dialu-alukan mengikuti Brunei Film Blitz 2024 yang menayangkan filem-filem dari Republik Islam Iran. Acara 2 hari itu diadakan di Mahakarya Institute of Arts Asia, Batu Satu. Hadir Tuan Yang Terutama Muhammad Taghi Rajabi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Acara juga bertujuan mengukuhkan kebudayaan budaya Iran dan negara Brunei Darussalam. Sempena Pesta Disember Brunei, sekumpulan pelukis tanah air mengadakan pameran lukisan bertemakan Tanah Airku Meniti Zaman. Pameran diadakan di Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air sehingga hujung bulan ini. Selain dari pameran lukisan, bengkel-bengkel kecil juga diadakan. Pameran lukisan tersebut dibukakan kepada orang ramai pada hari Sabtu hingga Khamis dari pukul 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan Jumaat pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Mengadakan ini supaya pelancong dapat kemari untuk sekurang-kurangnya dong melihat pemandangan Brunei dan juga diorang kadang-kadang membeli lukisan tempatan itu untuk kenangan diorang dibawa balik ke negara mereka. Kumpulan pelukis yang terlibat juga ada mempelawa orang ramai, khususnya para pengunjung sama ada dari dalam dan luar negeri untuk mengikuti aktiviti yang kami adakan. Sebut sahaja pasal glamping, pasti ada di antara kita yang tertanya-tanya mengenainya. Glamping menjadi antara trend percutian dalam kalangan pencinta alam semula jadi dengan menginap atau bermalam dalam khemah tanpa mengetepikan keselesaan. Glamping merupakan kombinasi idea percutian glamour dan camping buat warga kota yang ingin mencari ketenangan dalam hutan. Ia juga dikenali sebagai aktiviti percutian berkonsepkan perkhemahan. Selain itu, ia juga lengkap dengan kemudahan tempat tidur yang selesa seperti dilengkapi sofa, katil, penghawai dingin dan pelbagai keistimewaan lain sesuai dengan berkonsepkan penuh glamour. Perbezaan camping ni ya solo macam piknik. Piknik dah ada lampunya sebiji saja. Jadi alas pemasakannya pun tak ada. Atau dia camping solo macam biasa saja. Kalau campus ya menghias luar. Macam lampu. Kalau glamping contoh macam yang di belakang saya yang di tepi-tepi sana, di dalam ataupun luar ia bersusun rapi. Glamping telah mengubah persepsi dan pandangan lama mengenai aktiviti perkhemahan dengan suasana tipikal seperti khemah besar tanpa alas, unggun api dan kelengkapan yang serba sederhana dan tidak mendesak kepada infrastruktur moden setaraf hotel berbintang. Glamping hadir dengan suasana perkhemahan biasa dan konvensional umum, menawarkan fasiliti mewah seperti menginap di hotel. Namun dalam menjalankan aktiviti seumpama ini harus mendapatkan kebenaran dari beberapa pihak yang tertentu. Macam tadi memakai, macam contohlah di Pantai Lumut ni, undersea pada alam sekitar tu penting. Kedua, ketua kampung di Lumut 2 mesti penting dan balai polis Sungai Liang. 3 ni mesti didaftarkan dahulu sebelum tadi memulakan aktiviti berkemping. Bukan apa, untuk mengelakkan benda-benda yang tak diinginkan terjadi. 2 lelaki rakyat tempatan dijatuhi hukuman di bawah Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki barang-barang tegahan kastam. Rodney Caesberry, 47 tahun ditahan semasa pemeriksaan di pos kawalan Kuala Lurah atas 2 pertuduhan.
Tuduhan pertama memiliki 3 karton rokok pelbagai jenis dan tuduhan kedua memiliki 2 botol minuman keras pelbagai jenis. Kedua-dua pertuduhan membawa denda yang sama iaitu RM5,000 dan 5 bulan penjara, menjadikan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Kesemua barang terlibat pula dirampas untuk dimusnahkan. Manakala Muhammad Ali bin Sulaiman, 42 tahun, ditangkap di sebuah rumah di kawasan Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut atas kesalahan memiliki 11 karton dan 15 paket rokok pelbagai jenis. Tertuduh dijatuhi hukuman denda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda tersebut. Kesemua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan melaksanakan operasi kabat yang menyasarkan beberapa buah rumah dan bilik sewa di Mukim Kilanas. 6 warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mereka mansuh. Sementara itu, kes pendakwaan dijalankan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Apo Barman, warga negara Bangladesh, 37 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan penjara dan 3 kali sebatan kerana didapati masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan, tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah, keluar dari negara ini tidak melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan tinggal lebih masa di negara ini. Manakala Suryani, lelaki berumur 57 tahun, warga negara Indonesia, dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara dan denda RM800 sebagai gantian kepada sebatan atas kesalahan tinggal di negara ini setelah pas imigresen yang mansuh. Walau bagaimanapun, beliau gagal membayar denda tersebut yang menjadikan jumlah hukuman penjara kepada 13 bulan. Seorang wanita warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Jumiati berusia 22 tahun memegang nombor pasport bilangan AU 602260. Maklumat mengenainya hubungi ke Balai Polis Limau Manis melalui talian 268-3035 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.